Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kita pelbagai nikmat. Alhamdulillah, ucap syukur, terima kasih Allah banyak beri rezeki kepada kita, beri nafas kepada kita untuk teruskan kehidupan kita di muka bumi ini. Selawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Rakan, sahabat-sahabat sekalian, selamat datang saya ucapkan daripada IG Lambayan Sutra, dari FB Zubaidah, Talib, Wanur Qalbi, Kamaria, Siti Aloya, Arena, Izan, Jaharah, Kak Wan, Nur Haji, Latifah, Jamia, Nuriyati, Nadia, Zulfi, Kamaria, Izan, Izir, Radin, dan rakan-rakan sekalian, Dania. Selamat datang semua. Saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dalam kita mengamalkan membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim setiap malam sebelum kita labuhkan tirai, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita terus dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan button share. Jangan lupa untuk kongsikan video ni. Kita sebarkan sebanyak mungkin kebaikan dengan hashtag #IQIM, hashtag sebar kebaikan. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat bersama-sama dengan kita, lebih ramai yang mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan ini. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan dengan segmen yang pertama, info tajwid. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah sama-sama membincangkan tentang waqaf ibtida'. Sekarang kita berada dalam waqaf ibtida'. Okey, yang mana dalam waqaf ibtida' ada waqaf yang jaiz, ada waqaf ikhtiyari, waqaf yang kita boleh pilih, kita boleh buat pilihan yang berada pada tangan kita. Kemudian dibahagikan kepada waqaf jaiz dan waqaf ghairu jaiz. Waqaf yang harus boleh waqaf, waqaf yang tidak boleh. Yang mana waqaf yang boleh terbahagi kepada 3 bahagian. Waqaf jaiz bagi kepada 3, tam, kafi dan hasan. So 2 ini kita telah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini kita akan lihat tentang apa itu waqaf hasan. Waqaf hasan. Hasan maksudnya bagus. Yes, bagus. Okay, kita review balik semalam punya. Kita ulang kaji. Waqaf tam, dia punya point is tidak ada kaitan. Okay, di antara tidak ada hubungan ataupun kaitan cerita di antara, tidak ada hubungan di antara perkataan yang selepasnya, sama ada dari segi lafaz iaitu tata bahasa ataupun makna. Hukumnya boleh waqaf di situ dan teruskan bacaan. Waqaf tam. Baik, waqaf kafi, the point is tidak ada, selepasnya dari segi makna. Tidak ada kaitan dari segi lafaz tata bahasa waqaf kafi. Tetapi ada hubungan ataupun ada kaitan dari segi makna. Dari segi makna ada kaitan. Hukumnya boleh berhenti dan teruskan bacaan. Hukum berhenti, boleh teruskan bacaan. Dan yang ketiga hari ini kita akan lihat adalah waqaf hasan. Waqaf hasan. Ia bermaksud waqaf hasan. Sebelum tu ada rakan kita yang tulis wasal aula lebih baik sambung. Waqaf hasan, wasal aula lebih baik sambung. Ini kita tak bincang lagi tentang
waqaf qili, waqaf sili, okey, waqaf jaiz, itu part lain. Sekarang ni kita bincang tentang asas dalam waqaf ibtida. Ada 3 yang harus, yang dibolehkan: tam, kafi dan hasan. Hasan ni bukan hasan yang waqaf lebih baik, tidak. Itu makna yang lain yang kita akan bincangkan selepas pada pertemuan yang akan datang lah. Kita fokus dulu, kita ambil dulu apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Jazari yang merupakan pakar rujuk pada ataupun menjadi sumber rujukan dalam ilmu qiraat dan ilmu terutamanya ilmu tajwid. Okay, semua para ulama membuat rujukan pada karangan manzumah ataupun bait-bait syair yang dikarang kitab oleh Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari. Okey, baik. Kembali kepada topik kita, iaitu waqaf hasan. Ia bermaksud waqaf pada satu perkataan yang mempunyai hubungan dengan perkataan selepasnya dari segi lafaz dan makna. Kalau sebelum ni kafi ada hubungan dari segi lafaz, tidak ada hubungan dari segi makna, betul tak? Sorry, tidak ada kaitan. Ada hubungan dari segi makna, tidak ada hubungan dari segi lafaz. Lafaz ni maksudnya tata bahasa. Ada hubungan dari segi tata bahasa. Namun okey, tapi waqaf hasan ini kedua-duanya ada hubungan. Lafaz, makna, dua-dua ada hubungan. Ada kaitan. Okey. Namun jika berhenti, maka ia memberi makna yang sempurna. Tetapi berhenti pada makna yang sempurna, tidak boleh berhenti makna yang tidak sempurna. Baik, nanti kita lihat contoh. Kemudian hukumnya adalah boleh waqaf kerana makna yang sempurna. Boleh waqaf padanya, tetapi tidak boleh memulakan bacaan dengan perkataan selepasnya. Tidak boleh teruskan bacaan itu. Kena ulang balik. Kecuali kalau waqaf hasan itu duduk pada akhir ayat, ru'usul ayat. Okey. Kecuali kalau perkataan itu duduk pada akhir ayat. Baik, kita lihat contoh yang diberikan di sini. Kita lihat contoh yang diberikan di sini. Contohnya pada kalimah bismillah. Bismillah. Kita dapat faham jumlah mufidah? Ya. Ia adalah jumlah yang mufidah. Tetapi ada lagi hubungan pada tata bahasa. Ada lagi hubungan pada tata bahasa. Bismillah dengan nama Allah. Maksudnya di situ abtadi'u bismillah. Ada ada fa'il, kemudian ada mubtada khabar, fa'il. Ada mubtada dan khabar. Mubtada dia mahdzuf ataupun dihazafkan. Okey, ni masuk sikit dalam bahasa Arab. Tak apa. Yang penting kalau kita berhenti di bismillah itu sebenarnya boleh. Tetapi kita lihat di atas tadi, tidak boleh memulakan bacaan dengan perkataan selepasnya. Kita berhenti bismillah ar-rahmanir-rahim, tidak boleh teruskan ar-rahman. Kena ulang balik bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya waqaf hasan. Kalau ia bukan pada hujung ayat, kita boleh berhenti tapi tidak boleh teruskan bacaan. Kena ulang balik dan ambil pada lafaz yang sempurna. Juga sama dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mubtada alhamdu, subjek, ada predikat lillahi. So complete. Ada subjek, predikat, ini dah kira complete. Ada mubtada, ada khabar. Ia jadi jumlah mufidah yang boleh kita faham. Itu yang dimaksudkan di atas tu, ia memberi makna yang sempurna. Boleh berhenti. Tetapi selepas ayat itu ada hubungan kait dari segi makna dan lafaz. Kita tidak boleh berhenti alhamdulillah, tiba-tiba nak teruskan rabbil alamin. Tidak boleh. Kena alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kena ulang balik daripada belakang. Ambil sedikit daripada belakang. Okey. Itu adalah hukum waqaf hasan. Boleh berhenti, tidak boleh memulakan bacaan selepasnya. Contoh lain diberikan
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tatafakkarun itu adalah waqaf hasan. Komplit dia punya jumlah mufidah. Okey. Tetapi ada lagi ayat yang perlu disempurnakan selepasnya, fid dunya wal akhirah. Kita boleh berhenti waqaf hasan, memang kita boleh berhenti, tetapi untuk teruskan bacaan itu adakah dibolehkan? Baik, kalau pada kes ini dibolehkan kerana waqaf hasan itu duduk padanya pada akhir ayat. Pada akhir ayat itu. Pada pengakhiran ayat tersebut. Kalau duduk pada pertengahan, kena ulang balik. Kalau duduk pada akhir ayat, boleh teruskan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Boleh teruskan. Fid dunya wal akhirah dalam surah Al-Baqarah. Atau ada juga yang nak sambung ataupun nak komplitkan dia punya tam. Sempurnakan makna dia. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Boleh juga. Tetapi baginda Nabi SAW membaca Al-Quran berhenti pada setiap ru'usul ayat. Maksudnya berhenti pada setiap akhir ayat. Maksudnya ada bulat berhenti. Itu cara bacaan baginda Nabi SAW. Sebab itu dibolehkan untuk teruskan walaupun ia waqaf hasan. Okey, walaupun dia ada hubung kait lafaz dan dari segi makna. Okey. So ini adalah perkongsian kita pada malam ini. Agak sedikit berat ke? Ataupun tuan-tuan dan puan dapat faham apa yang kita kongsikan pada malam ini? Okey. Yang penting tuan-tuan dan puan, waqaf hasan ini kena faham dia ada hubung kait, cerita, makna dan hubung kait dari segi lafaz. Macam mana kita nak tahu dari segi lafaz dia ada hubung kait? Cuba tuan-tuan dan puan lihat pada kalimah bismillah. Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim. Dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab, sekiranya sesuatu ayat itu dimulakan dengan jumlah ismiyah ataupun ada alif lam, mesti marfu'. Kalau single, dia akan baris hadapan. Mana boleh baris bawah? Dia tidak boleh jadi jar. Okey? Dia tidak boleh jadi jar. So, kalau jadi jar, maksudnya dia ada hubung kait dengan ayat yang sebelumnya. Dari segi lafaz. Apatah lagi dari segi makna. So, itu yang kita kena fahami. Tetapi kita boleh je berhenti bismillah. Kerana itu dah komplit. Bismillah dengan nama Allah. Sifat Allah itu. Sifat Allah itu yang dinyatakan. Ar-Rahman itu sifat pada Allah. Ar-Rahman, sifat Allah. Ar-Rahim. Itu yang dimaksudkan ada kaitan daripada segi tata bahasa. Itu yang kita tidak boleh kita boleh berhenti tapi tidak boleh teruskan bacaan. Kena ulang balik pada bacaan yang sebelumnya. Okey. So itu adalah waqaf hasan. 3 waqaf ini adalah waqaf yang dibolehkan. Berhenti yang dibolehkan. Tam, kafi dengan waqaf hasan. Dan kita akan bincang tentang waqaf qabih, waqaf yang tidak elok, yang tidak boleh. Untuk mudah faham, yang tidak boleh. Esok kita akan sambung tentang info tajuk yang seterusnya, insyaAllah. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, dah panjang kita punya penerangan tentang info tajuk. Kita terus beralih ke bacaan ayat suci Al-Quran. Adakah anda dah bersedia, rakan-rakan sekalian, pada malam ini? So, rakan-rakan yang baru hadir, selamat datang kepada anda semua. Saya ucapkan kita dalam IQIM Interaktif Quran Imam Malik #sebar kebaikan. Kita bersiaran setiap malam jam 10 malam. So, pada malam ini kita telah masuk episod yang ke-270. Bermakna rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membaca ayat suci Al-Quran pada malam ini daripada muka surat 270. Adakah anda semua dah bersedia? Okay, komen sedia kalau dah bersedia. InsyaAllah kita akan mulakan sama-sama sebentar lagi. Baik, kalau dah bersedia, dengan taranum apa yang kita dah kongsikan video bacaan contoh petang tadi? Okay, waqaf hasan ada hubung kait dengan ayat yang selepasnya. Boleh berhenti tapi tak boleh diteruskan. Kena ulang balik. Baik, Mahani Agam, terima kasih. Kena ulang balik dari
awal ayat ataupun awal jumlah. Kadang mungkin kita dah baca panjang, tiba berhenti dekat waqaf hasan ni, tak perlulah ulang panjang-panjang daripada sana. Ambil yang paling dekat, yang sempurna makna. Sempurna makna dari segi jumlah mufidah maksudnya. Okey, jumlah mufidah yang boleh difahami. Dalam bahasa Arab, jumlah mufidah mudah kita faham adalah yang boleh difahami. Baik, dengan tanam sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedia mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. Tak apa, tak pandai baca je mana yang tak pandai taranum. Ikut je. Taranum ni tambahan saja, okey. Yang penting kita baca dengan tajwid, tu yang penting. Jangan tak pandai taranum kemudian nak tinggal kita punya kelas. Jangan macam tu. Ikut je mana yang boleh. Okey, baca cara kita pun tak apa. Ini saya nak bagi nilai tambah kepada mereka yang mampu untuk follow. Baik, sama-sama sedia mula. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. Kena ada an-nabr. Ingat tak an-nabr yang kita belajar sebelum ni? Ada suara yang tinggi kerana ada syaddah selepas huruf mad. Tusyaqu. Tidak ada nabar. Tidak ada an-nabr. Tidak ada suara yang tinggi. Tusyaquna fihim. Baru kita jelaskan. Nampak jelas di situ sebenarnya ada syaddah di situ. Okay? Kena jelaskan. Baik, seterusnya. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. Kita boleh berhenti dengan 6 harakat pada mad wajib ketika waqaf. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Terusnya ayat 31. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أنت huruf ta sekali lagi minta maaf هل ينظر beda suara هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة
الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ayat terakhir. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. الحمد لله صدق الله العظيم Sadaqah Rasulul Karim. Akhirnya sama-sama kita dapat selesaikan bacaan ayat suci Al-Quran walaupun suara kurang baik, kurang sihat pada anak tekak ini. Semoga Allah beri kita semua kekuatan, kesihatan yang berpanjangan untuk kita terus melakukan amal kebaikan, terutama baca ayat suci Al-Quran, kalam Tuhan. Satu hari satu muka surat. Ya, hashtag satu hari satu muka surat Aslina. Terima kasih. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, tahniah diucapkan kepada anda yang bersama-sama dengan kita pada setiap malam. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada malam ini agar sebelum kita rehatkan diri, sebelum kita laburkan tirai pada setiap malam, kita bacalah satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan, memberi kerahmatan sehingga kita bangun pada pagi esok dengan aura yang positif, insyaAllah. Baik rakan-rakan, kalau ada sebarang pertanyaan, sambil tu saya mengucapkan selamat datang pendengar baca Jaga Hukum Tajwid Betul. Alhamdulillah. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru hadir. Kita dalam iQim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Setiap malam kita akan live langsung di FB Imam Malik jam 10 malam. Dan kalau saya sempat, saya akan buka sekali saya punya IG. Ajak rakan-rakan bersama-sama dengan kita baca satu muka surat sahaja setiap malam. Luangkan masa untuk Allah, Allah luangkan masa untuk kita. Okay. So kalau tak ada sebarang pertanyaan, sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Jumpa lagi pada malam esok jam 10 malam. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.